عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kali ini kita akan bincang masih lagi menggunakan kitab Tafsir Al-Munir dalam surah Al-Mujadilah juzuk ke-28. Dalam kuliah yang lepas kat masjid lain, kuliah yang lepas kita dah bincang ayat yang ke-14, tapi tak ada habis, baru separuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan satu kaum yang telah dimurkai oleh Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan juga dari kaum mereka. Kita dah bincang ayat ni dalam kuliah yang lepas, tentang Allah mengajak umat Islam, orang beriman, untuk rasa pelik terhadap orang munafik yang menjadikan kaum yang dimurkai sebagai teman karib mereka. Orang beriman, Allah suruh kita rasa pelik apabila ada golongan walaupun dia Islam tapi teman karib musuh Allah. Sama ada dalam bentuk individu, puak maupun negara. Teman baik musuh Allah. Dalam ramai-ramai orang Islam ada, dia jadikan musuh Allah sebagai teman baik dia. Allah ajak kita untuk rasa pelik. Kalau kita tak rasa pelik dengan golongan yang macam tu, kita sendiri pelik dah. Macam tu. Baik. Kemudian wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun, dan mereka bersumpah atas kebohongan sedangkan mereka mengetahuinya. Orang munafik, kita dah jelas dalam kuliah lepas sifat-sifat orang munafik. Antara sifat yang lain adalah mereka ni menjadikan sumpah palsu sebagai perisai. Mereka bersumpah bahawa mereka adalah Muslim, ataupun mereka tidak pernah membocorkan rahsia orang beriman kepada kaum Yahudi, sedangkan mereka tahu bahawa apa mereka nyatakan dan perkuatkan dengan sumpah mereka adalah batil dan bohong. Ayat 14 ni kita dah bincang juga sebab turun, iaitu seorang munafik, Abdullah bin Nabtal. Nabi duduk dengan beberapa orang sahabat. Nabi sebut sebentar lagi ada seorang lelaki yang matanya buta sebelah dan dia melihat dengan kesombongan. Lalu bila lepas Nabi cakap tu, Abdullah bin Nabtal masuk. Maksudnya dia, dan dia memang buta sebelah. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu duk caci maki aku, duk mengumpat, bocorkan rahsia? Dia tak buat pun macam tu. Dia tak mengaku. Padahal Nabi tahu. Kemudian dia keluar, dia pergi panggil kawan-kawan dia hak munafik kak, mari depan Nabi bersumpah pula dia tak buat benda tu. Orang munafik dia jadikan sumpah sebagai perisai. Kalau dia mengaku, dah tentu kena. Membocorkan rahsia Nabi bukan kecil. Bukan kecil. Menghina Nabi bukan kecil. Tapi bila dia bersumpah, sumpah tu dia jadi perisai untuk dia. Dia tak kena apa-apa.
Baik, itu sikap orang munafik. Dia suka duk bermain sumpah. Sebab tu orang beriman dia tak perlu nak sumpah-sumpah ni. Sebab antara orang beriman dengan orang beriman yang lain saling percaya mempercayai. Hatta kalau dia bohong pun, tu dia dengan Allah. Sumpah ni apabila kita rasa orang tak yakin, kan? Ada sistem, ada satu perasaan kita tak yakin orang percaya dengan kita. Maksudnya dia ni memang orang tak apa nak percaya. Macam mana Nabi tak percaya dengan Abdullah bin Nabtal, jadi dia terpaksa bersumpah dengan nama Allah. Baik. Kemudian Allah mengancam, memperingatkan kepada mereka dengan azab yang keras. Dalam ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'addallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kata Allah, Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka, sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Di dunia ni bila dia bersumpah, dia jadi perisai, dia tak kena apa-apa. Tapi Allah telah sediakan azab yang sangat pedih di akhirat. Dunia boleh lah bohong, orang tak tahu, guna pula sumpah, terlepas. Tapi Allah dah ancam awal-awal lagi dah, orang yang macam ni Allah akan sediakan azab di akhirat kelak. Azab yang sangat pedih. Kemudian dalam ayat yang ke-16, ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah falahum azabun muhin. Ya, ayat 15 tadi, addallahu lahum azaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah menyediakan bagi mereka azab seksa yang berat, sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka lakukan. Kemudian ayat ke-16, mereka menjadikan sumpah sebagai perisai untuk selamatkan diri dan harta bendanya daripada dirampas atau dibunuh. Maka dengan demikian dapatlah mereka menghalang diri dan orang lain dari jalan Allah. Oleh itu mereka beroleh azab seksa yang sangat hina. Orang munafik bila dia guna sumpah, pertama sekali kita dah sebut dia jadi perisai, dia selamat. Dia sebenarnya musuh kepada Rasulullah. Tapi kalau dia declare dia kafir, dia musuh dengan Rasulullah, maka dia layak untuk dibunuh. Sebagaimana orang kafir yang memusuhi Rasulullah, memerangi Rasulullah. Orang munafik di belakang dia bergabung, berpakat dengan orang Yahudi untuk merosak ataupun memusnahkan Rasulullah dan para sahabat. Jadi nak jaga diri dia, terpaksa sumpah. Dia jadi perisai. Nabi pun tak boleh nak bunuh. Kadang salat belakang Nabi orang munafik. Salat belakang Nabi. Kan? Baik. Jadi dia jadi perisai. Sebab tu orang munafik ni mereka berpura-pura nampakkan keimanan, tunjuk macam beriman. Namun dalam hati mereka sembunyikan kekafiran. Dalam hati kafir. Ni orang munafik. Cuma kita dah sebut dalam kuliah yang lepas, yang munafik yang dimaksudkan dalam ayat ni adalah munafik i'tiqadi, munafik i'tiqad. Luar nampak Islam tapi dalam kafir. Ada satu jenis lagi adalah munafik amali, munafik dari sudut amalan. Kan Nabi sebut ada 3 tanda orang munafik. Dalam hadis yang lain ada 4 tanda, kan? Apabila bercakap bohong, kan? Wa idza hadatha kadhiba wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah dia khianat, kan? Tu dia antara tanda-tanda, kan? Antara tanda-tanda munafik. Dan munafik ni munafik amali. Di sudut amalan dia munafik, di sudut amalan. Tapi dia bukan termasuk dalam innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik yang paling bawah dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik tempat dia paling bawah sekali dalam neraka. So yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah munafik dari sudut i'tiqad.
luar nampak Islam tapi dalam kafir, dalam menentang Rasulullah, kan? Yang ni. Adapun munafik amali ni, yang tu dia buat dosa lah, tapi dia bukan tempat dia paling bawah sekali dalam neraka. Okey. Jadi mereka berlindung dan menjadikan perisai diri di sebalik sumpah-sumpah palsu, menjadikan sumpah-sumpah palsu sebagai perisai untuk selamatkan nyawa mereka. Dan ada sebahagian orang yang tidak mengetahui hakikat dan jati diri mereka, tertipu dengan penampilan mereka dan menyangka bahawa mereka adalah orang yang benar dan jujur. Dengan cara seperti itu, mereka bererti telah menghalang orang lain dari agama Allah. So Dr. Wabah Zuhaili disebut tentang benda ni. Dia kata bila orang munafik ni guna sumpah palsu, mengaku beriman, jadi dia akan memberi tanggapan pada orang lain. Apatah lagi kadang-kadang orang yang bercakap tu nampak hebat, nampak hebat, kan? Penampilan orang nampak, oh dia ni takkan orang macam ni salah, takkan orang macam ni tak betul. Tapi zaman Nabi lagi susah lah, sebab kalau pakai jubah, orang Arab semua pakai jubah, kan? Orang Arab semua pakai jubah, pakaian sama, salat pula belakang Nabi, tapi munafik, kan? Bahkan pakai jubah orang munafik yang berkawan dengan Yahudi, mungkin jubah mereka lebih mahal lagi. Semua pakai jubah, kemudian hak munafik pakai yang mahal lagi, nampak kemas, nampak hebat, kemudian bersumpah pula. So dengan perbuatan macam ni menghalang orang untuk nak datang kepada Islam. Orang Yahudi yang sepatutnya melihat contoh sikap Nabi, akhlak Nabi dalam para sahabat, patutnya masuk Islam. Tapi bila berkawan dengan orang munafik, terhalang untuk nak masuk Islam. Ada sebahagian orang Islam yang dia menjadi fitnah kepada Islam itu sendiri. Ada sebahagian orang Islam, orang bukan Islam tak mau masuk Islam sebab tengok dia. Zaman Nabi dan para sahabat dulu, kalau kita tengok yang masuk Islam, ramainya bukan dengar ceramah, tapi melihat akhlak Nabi SAW, dan begitu juga para sahabat. Berbeza zaman sekarang. Zaman sekarang tak mau masuk Islam sebab tengok perangai orang Islam itu sendiri. Jadi orang Yahudi, sebab orang munafik ni dia duduk kawan dengan orang Yahudi, sepatutnya orang Yahudi ni dah boleh tengok dah akhlak Nabi macam mana, akhlak sahabat macam mana, dakwah yang Rasulullah sampai, patutnya dah boleh masuk Islam lah. Tapi siapa yang menjadi penghalang? Munafik, kan? Munafiklah yang menonjolkan sikap yang tak betul, sehingga orang Yahudi akhirnya dia tak nampak Islam tu adalah yang benar. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita risau kan, takut-takut kita menjadi fitnah kepada orang bukan Islam tak masuk Islam. Boleh jadi kita ada jiran yang bukan Islam, kan? Esok kalau Allah tanya kepada jiran kita kenapa tak masuk Islam, dia kata tengok perangai jiran saya pun macam mana saya nak masuk Islam. Ada orang macam tu. Saya pernah cerita dulu masa saya dalam tentera dulu, kan, masa di Askar Melayu, 2 regimen Askar Melayu Diraja di Penang. So bila Askar Melayu ni semua Melayu lah, Muslim, kecuali kor-kor tumpangan, antaranya kor gaji. Ada seorang Iban tu, dia Kristian SIB, Injil Borneo tu. Cuma dia terbuka, nak sembang beragama dia open. Saya selalu sembang beragama dengan dia, kan, dan dia tahu bab Islam ni banyak. Sampai satu tahap saya kata kenapa tak masuk Islam? Dia kata tuan sama aja, orang Islam pun minum ke? Kan tikam nombor ke? Dia kata sama.
Jadi itu penilaian dia yang menyebabkan dia tak nampak cantiknya Islam, sebab dia tengok orang Islam tu sendiri. Jadi kita khawatir kita termasuk dalam golongan yang menjadi fitnah, sehingga orang bukan Islam dia tak nampak Islam tu cantik sebab kita. Sebagaimana orang Yahudi tak nampak kebenaran Islam kerana duk berkawan dengan orang munafik. Baik. Kemudian Allah menjelaskan seberapa besar kerugian dan bankruptnya orang munafik ni yang mereka akan alami di akhirat nanti dalam ayat yang ke-17, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka ialah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sebab orang munafik ni dia ada rasa dia ada harta benda. Berkawan dengan orang Yahudi kaya. Jadi harta benda mungkin dapat menolong. Anak-anak mungkin dapat menolong. Allah sebut harta benda, anak-anak tak guna sikit pun untuk tolong mereka daripada azab Allah. Bahkan kalau kita tengok dalam surah Abasan, Allah kata apa? Fa idza ja'atis sakhah, apabila datangnya tempikan, maksudnya berlakunya kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari manusia lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abihi, daripada mak, daripada bapa. Wa sahibatihi wa banihi, daripada isteri, daripada anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap dari mereka akan jaga diri masing-masing, fikir diri masing-masing, tak peduli dah anak isteri ke, sahabat handai ke, dah tak peduli dah, tak peduli dah masa tu. Jadi di hari akhirat Allah sebut harta benda, anak-anak mereka dia takkan berguna sikit pun untuk menolong mereka daripada kena azab. Bila sikap mereka menjadi orang munafik di dunia ni, Allah telah janji akan kenakan azab, tidak akan ada siapa yang mampu untuk tolong. Baik. Kemudian ayat yang ke-18, yauma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Ingatlah pada hari, yakni ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahawa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Masa hari kebangkitan nanti di mahsyar, manusia dikumpulkan di satu tempat, nama dia mahsyar. Mahsyar ni tempat yang sangat sukar. Dikumpulkan daripada zaman Nabi Adam, sekadar pengetahuan kita, sampailah hari kiamat, kumpul satu tempat, mahsyar. Bayangkan betapa sulitnya keadaan pada ketika tu. Tengok dalam hadis yang sahih, semua manusia akan dibangkitkan dalam tiga keadaan, tidak berpakaian, berkaki ayam, dan tidak berkhatan. Semua dalam keadaan bagaimana lahir, begitu akan dibangkitkan manusia nanti. Baik. Pada ketika itu orang munafik, Allah sebut bila dibangkitkan mereka bersumpah. Allah bagi keizinan kepada puak-puak munafik ni untuk mereka bersumpah. Allah sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Maksudnya mereka bersumpah pada Allah, ya Allah, demi Allah kami dulu beriman. Allah kata sebagaimana orang munafik di dunia mereka bersumpah kepada kamu untuk mempertahankan diri daripada dibunuh, daripada dirampas harta. Di akhirat dia nak guna sumpah tu untuk pertahankan diri. Kalau di dunia sumpah tu dia jadi benteng, nak jadi benteng lah. Dengan sumpah tu tak boleh buat apa-apa kat dia, sebab dia bersumpah. Tapi di akhirat sumpah itu tidak akan beri manfaat pada dia. Sebab di dunia dia bersumpah sebab dia menipu manusia.
Di akhirat dia cuba untuk nak menipu Allah dengan sumpah dia. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Baik. Kemudian, dan mereka menyangka bahawa mereka akan peroleh suatu manfaat. Ketahuilah bahawa mereka orang pendusta. Macam kita sebut tadi kan, orang munafik ni dia sumpah di akhirat pula, dia sumpah kepada Allah. Mereka merasakan sumpah tu akan menjadi jaminan mereka takkan masuk dalam neraka. Lalu Allah kata mereka adalah orang yang pendusta, pembohong. Baik. Kemudian Allah jelaskan dalam ayat yang ke-9, 19. Ayat ke-19 ni Allah kata istahwadha alaihimu syaitanu fa'ansahum zikrallah ulaika hizbu syaitan ala inna hizba syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai mereka. Siapa? Orang munafik. Allah sebut istahwadha alaihimu syaitan. Istahwadha ni macam dia, syaitan ni dia kepung sampai maksudnya tak ada jalan keluar. Orang munafik dia sampai ke tahap tu. Orang munafik sampai tahap syaitan dia kepung, dia tak boleh keluar lah. Lalu apa yang terjadi pada orang munafik menjadikan mereka lupa mengingati Allah. Lupa mengingati Allah. Istahwadha alaihimu syaitan fa ansahum zikrallah. Lalu mereka menjadi lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah ni apa maksud? Zikrullah ni taat pada Allah. Lalu bila syaitan kepung mereka, mereka jadi lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut apa? Ulaika hizbu syaitan. Mereka adalah hizib ni, kalau terjemah dalam bahasa Arab kira boleh terjemah parti lah kan. Ulaika hizbu syaitan, mereka adalah hizbu syaitan, parti syaitan, puak syaitan. Allah telah menggelarkan mereka adalah puak syaitan, parti syaitan. Walaupun mereka menggelarkan diri sebagai golongan Allah, tetapi Allah telah menggelarkan mereka puak syaitan. Lalu Allah sebut apa? Ala inna hizba syaitani humul khasirun. Sesungguhnya hizba syaitan, golongan syaitan adalah golongan yang rugi. Golongan yang rugi. Nanti ayat yang seterusnya kita akan jumpa Hizbullah pula. Kan? Golongan Allah. Hak ni kita jumpa Hizbul Syaitan dulu. Jadi tak kira golongan yang bagi nama tu, tak kira. Sekadar nak mendakwa diri kami golongan Allah. Tapi boleh jadi Allah telah meletakkan puak ni adalah golongan syaitan. Tak payah nak mengaku lah. Kerana dia dibuktikan dengan amalan, keimanan dan amalan kita. Macam orang buat pertubuhan lah. Kami ahli sunnah wal jamaah, aswaja, yang pertubuhan contoh lah. Tapi tengok perjalanan, tak ikut sunnah pun. Tengok perjalanan amalan tu, banyak yang bercanggah dengan sunnah. Tapi mengaku kelompok kira ahli sunnah wal jamaah. Jadi sekadar mengaku-mengaku lah. Ada golongan yang mengaku Hizbullah, macam kat Lubnan tu kan, Hizbullah. Kan? Tapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia panggil Hizbul Syaitan. Kan? Ada ketika dia panggil Hizbul Lat, Al-Lata. Kan? Kelompok Al-Lata ni, berhala Al-Lata tu. Saya pergi ke Syria, jumpa dengan Rabitatul Ulama Asyam, Kesatuan Ulama Asyam. Hatta ketua dia, Syekh Usamah Rifai, panggil Hizbullah tu sebagai Hizbul Syaitan. Syekh Ali As-Sabuni, ni ulama' tafsir terkemuka, dia panggil Hizbul Syaitan.
Tapi kan ramai tertipu dulu. Pergi dengar ceramah, takbir, Allah Akbar. Habis ceramah tu, pergi beli stiker kuning hijau tu, pergi tampal kat motor kereta kan. Zaman dulu. Sekarang ni baru sedar, oh, puak-puak ni, walaupun letak nama Hizbullah, puak Allah, kelompok Allah, parti Allah, tapi mereka lah yang duk bunuh umat Islam Sunni di Syria. Yang seksa umat Islam di Syria ni, Hizbullah ni antara yang banyak menyumbang, membantu rejim Syiah Bashar Assad membunuh umat Islam Sunni di Syria. Ni Hizbullah ni. Ni Hizbullah ni Syiah ni, Syiah Imamiyah. Kan? Syiah yang sama dengan Iran. Kalau tuan-tuan tengok apa, kan naskah tentera Malaysia dia ada pergi ke Lubnan kan, untuk misi. Puak-puak Syiah ni tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, isteri Nabi Aisyah, Hafsah radhiyallahu anhum, mereka ni kira menjadi bahan celaan kepada puak-puak Syiah ni. Sebab tu di Malaysia, Syiah di Malaysia, tuan-tuan pernah dengar mereka laknat Abu Bakar, laknat Umar ada? Jarang lah kan, ataupun tak dengar lah sebab taqiyah, duk bersembunyi lagi. Tapi kalau tengok kitab-kitab mereka, memang sahabat-sahabat Nabi ni dilaknat. Mereka duk sembunyi lagi. Esok kalau Syiah boleh diterima, tak mustahil mereka akan melaknat sahabat-sahabat Nabi ni. Baik. Okey. Sekadar untuk memberi nama kepada kelompok sendiri, tapi bercanggah dengan apa yang telah ditentukan oleh syarak, maka nama aja dah. Walaupun nama bagus, Hizbullah, boleh jadi di sisi Allah adalah hizbu syaitan. Yang Allah sebut ulaika hizbu syaitan. Mereka adalah puak syaitan. Okey. Kemudian ayat yang ke-20. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Ayat yang 20 ni dia tak ada sebab turun dah. Kalau ayat yang ke-21 ada sebab turun. Allah sebut dalam ayat 21, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah kata dalam ayat ke-21, Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasul aku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ayat tu 21 tu. Allah kata Allah telah menetapkan aku dan rasulku pasti akan menang. Sungguh Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ni ayat ni, dia ada sebab turun. Sebab turun dia, ayat 21 ni, Muqatil dia kata, ketika Allah memberi keizinan untuk umat Islam menaklukkan Makkah, Fathu Makkah, membebaskan Makkah, tentera Rasulullah SAW membebaskan Makkah ketika tu. Kemudian Taif juga telah dibuka, Khaybar juga telah bebas, dan wilayah-wilayah sekitar tu pakat habis bebas dapat pada umat Islam. Masa tu orang beriman, mereka kata kita harap Allah menjadikan kita mampu untuk mengalahkan Parsi dan Rom. Tuan-tuan, walaupun dah buka Makkah, kawasan-kawasan sekitarnya, umat Islam berapa ramailah sangat nak dibanding Rom dan Parsi. Ni Rom dan Parsi ni kira ibarat macam, kalau kekuatan lah masa tu, kekuatan untuk zaman sekarang kira Amerika dengan Rusia. Kekuatan Rom dan Parsi kalau nak diterjemahkan zaman sekarang, mungkin kita boleh andaikan Amerika dengan Rusia, dua kuasa besar dunia. Bayangkan kalau ada orang Malaysia dia kata,
kita harap Malaysia akan dapat kalahkan Amerika dan Rusia. Kata pegirah. Pegirah kan. Tapi sahabat Nabi, itu kita cerita yang apa nama, kalau zaman sekarang memang secara logiknya memang tak boleh lah. Tapi yang ni sahabat-sahabat Nabi berjuang bersama Nabi. Bersama-sama mereka sahabat-sahabat yang beriman sesungguhnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan kekuatan Allah. Lalu dengan yakin, keyakinan itu, yang dulunya perang Badar kan, hanya 313 dengan tak ada persiapan kekuatan ketenteraan pun, pada asalnya mampu mengalahkan 1000 tentera musyrikin yang ada persiapan lengkap. Bahkan sepanjang sejarah perang Rasulullah tu, umat Islam adalah golongan yang kecil berbanding dengan musuh. Kebanyakannya. Tapi boleh menang. Persenjataan umat Islam juga persenjataan yang taklah kuat berbanding dengan kekuatan persenjataan pihak musuh. Tapi boleh menang. Jadi sahabat-sahabat mereka yakin Allah pasti akan tolong kita. Hatta Rom dan Parsi, insya-Allah nanti Allah akan tundukkan untuk umat Islam. Masa tu kan, Abdullah bin Ubay, ni Abdullah bin Ubay ni antara dia tokoh munafik di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul ni tokoh munafik. Dia kata apa? Dia kata, apakah kalian mengira bahawa Rom dan Parsi seperti sebahagian negeri yang telah berhasil kamu kalahkan dan taklukkan itu? Sungguh bangsa Parsi dan Rom jauh lebih banyak jumlahnya dan jauh lebih kuat dari apa yang kalian duga. Lalu turun ayat ni. Bila umat Islam yakin Allah akan bantu kalahkan Rom dan Parsi, Abdullah bin Ubay, hang ingat Rom dan Parsi macam had ni, had wilayah hampa duk kalahkan dia. Ni Rom dan Parsi kot mempunyai tentera yang ramai, persenjataan yang sangat hebat. Rom dan Parsi jauh lebih ramai jumlah dan jauh lebih kuat dari apa yang kamu sangkakan. Mustahil boleh kalahkan. Ni orang munafik. Tak yakin dengan pertolongan Allah, tak yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ayat ni, kalau tuan-tuan tengok kan, ayat yang ke-21 ni, Allah tutup dengan innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat dan lagi maha perkasa. Kalau Rom dan Parsi itu kuat, Allah maha kuat. Dan itulah keyakinan orang beriman pada ketika tu. Ya, Rom kuat. Orang Islam tahu Rom kuat. Orang Islam tahu, memang tahu Parsi kuat. Tapi mereka lebih tahu bahawa Allah maha kuat. Ini keimanan para sahabat Nabi SAW. Tapi orang munafik, dia tak yakin itu. Sebab dia ikut atas kertas. Bila hak sana tentera banyak, persenjataan hebat, hak sana menang. Tuan-tuan jangan kata perang dulu zaman Nabi, hatta perang moden. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada USSR, Soviet Union. Masa tu USSR Soviet Union masa tu, dia boleh letak nombor 1 lah, Amerika nombor 2. Waktu tu bukan macam Rusia sekarang, mereka lagi besar. Kalah dengan siapa? Mujahidin yang duk berjalan kaki, panjat duk atas gunung, sembunyi dalam gua, guna AK-47 dan senjata-senjata yang tak sebanding pun dengan Soviet Union. Akhirnya Allah memberikan kemenangan pada mereka. Balik macam tu lah. Jadi orang-orang macam ni, mereka yakin, ya betul, Amerika kuat, Rusia kuat, tetapi Allah maha kuat. Ini keyakinan yang tertancap dalam jiwa ni bagi orang beriman. So, benda ni bukan berlaku pada zaman dulu je, so berlaku juga zaman sekarang.
Kalau orang munafik dulu, mereka tidak percaya dengan kekuatan yang Allah akan berikan pada orang beriman, sama juga orang munafik mereka tidak ada perasaan itu. Takkan nak boleh kita sapa. Betul kita kena ukur kekuatan. Tapi sampai melupakan kekuatan yang Allah akan berikan pada orang beriman, yang ni orang munafik. Dia tak yakin langsung. Dia tak yakin. Ayat yang ke-22 ni kita bincang sebab turun dulu. Nanti baru kita go through dia punya tafsiran. Ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Ayat 22 ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, tidak akan kamu dapati satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapa-bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun merasa redha terhadap Allah. Mereka golongan Allah, dan ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang untung. So ayat yang paling penting dalam ayat 22 ni yang kita nak highlight tentang sebab turun ni, sebab Allah sebut kamu tidak akan dapati satu kaum yang dia mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat, tapi dalam masa yang sama saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tak mungkin. Mengaku beriman pada Allah dan pada hari akhirat, tapi dalam masa yang sama dengan musuh Allah duk berkasih sayang. Baik. Kita tengok sebab turun. Ibnu Abi Hatim, At-Tabarani, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dan Al-Baihaqi dalam Sunan meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Syawzab, dia berkata ayat ini turun bersangkutan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu tatkala dia membunuh ayahnya dalam perang Badar. Dalam satu riwayat cerita ayat ni turun berkaitan dengan Abu Ubaidah yang telah membunuh ayah dia pada perang Badar. Kan Allah sebut, kamu takkan dapat satu kaum mengaku beriman pada Allah dan Rasul tapi berkasih sayang dengan musuh Allah dan musuh Rasul. Ayah Abu Ubaidah ni memerangi Rasulullah. Walaupun bapa dia, Abu Ubaidah ni walaupun tu bapa dia, tapi yang tu musuh Allah dan musuh Rasul, tak mungkin berkasih sayang. Okey. At-Tabrani dan Hakim, Al-Hakim dalam Mustadrak meriwayatkan keterangan yang serupa. Dia kata pada perang Badar, ayah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an, Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an, dia kata terus berusaha menghadang dan melawan Abu Ubaidah. Namun setiap kali ayahnya mahu melawan dan menyerang dirinya, ia akan menghindarkan dari ayahnya dan tidak mahu melawannya. Ketika ayahnya melakukan hal itu terus menerus, akhirnya Abu Ubaidah pun tidak berusaha menghindar lagi, tetapi ia lawan hingga akhirnya ia berhasil membunuh. Lalu turunlah ayat ni. Ni At-Tabrani cerita tentang ayah dia ni dalam perang Badar. Ayah dia memang duk cari dia. Ayah dia sendiri memang duk cari dia. Ayah dia marah sebab dia masuk Islam. Rasulullah tu musuh pada ayah dia, masuk Islam pula. Memang dia marah pada Abu Ubaidah. Jadi dalam perang Badar memang dia cari Abu Ubaidah.
Setiap kali bapa dia mendekati dia, dia akan lari pergi lawan orang lain. Dia tak mau lawan dengan bapa dia. Oi tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang, jangan bayang sahabat, tuan-tuan bayangkan berlaku perang tu antara kita dengan bapa kita. Macam jangan kata nak bunuh, nak bagi calak pun. So Abu Ubaidah kalau boleh, dia tak mau, dia mengelak. Setiap kali dia mengelak, bapa dia duk kejap dia. Setiap kali mengelak, bapa dia kejap. Akhir dia melawan. Bila dia lawan, sampailah satu ketika dia berjaya bunuh ayah dia. Dia bunuh ayah dia. Bila dia bunuh ayah dia, turun ayat ni. Ayat cerita tentang takkan dapat satu kaum yang mengaku beriman pada Allah dan Rasul tapi berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Jadi betul tak apa Abu Ubaidah buat? Betul. Sebab dia tidak berkasih sayang dengan ayah dia yang memusuhi Allah dan Rasul. Baik. Ibnul Munzir meriwayatkan daripada Ibnu Juraish. Dia kata, aku mendapat cerita bahawa Abu Quhafah ni bapa pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, telah mengumpat dan mencaci maki Rasulullah sebelum Abu Quhafah masuk Islam. Kemudian lalu Abu Bakar As-Siddiq dia pergi jumpa Abu Quhafah, dia tempeling sampai Abu Quhafah dia jatuh. Sayyidina Abu Bakar ni, kalau kita belajar dalam sirah, orang yang kira boleh letak lemah lembut. Lemah lembut tu dia tak boleh dengan apabila ada orang yang menghina dan mencaci Nabi, dia tak jadi lemah lembut. Okey. Lalu kejadian itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tahu kejadian tu. Lalu Baginda berkata, apakah benar kamu melakukan hal itu wahai Abu Bakar? Lalu dia berkata, sungguh demi Allah, seandainya waktu itu ada pedang dekat dengan aku, pasti aku sudah gunakan untuk menghentamnya. Lalu turun ayat ni. Nabi kata, betul ke kamu buat macam tu? Dia kata, demi Allah, bukan macam tu je. Kalau waktu tu ada pedang dekat aku, memang aku buat dah. Nak cerita, dia tak ada kompromi dalam hal apabila permusuhan yang telah ditunjukkan terhadap Allah dan Rasul. Kan? Dah hilang dah kasih sayang. Hilang dah kasih sayang. Ini sikap orang beriman. Ar-Razi menjelaskan, berapa minit ini Syar? Oh, 9 minit. Ar-Razi menjelaskan, kebanyakan ulama sepakat bahawa ayat ini turun bersangkutan Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni kita pernah cerita, Hatib ni dia ahli perang, dia terlibat dalam perang Badar. Tapi dia melakukan kesilapan, dia tulis surat kepada kaum keluarga dia di Makkah. Nanti bila tentera Nabi nak sampai tu, kira berlindung lah. Kan? Itu tujuan dia. Tapi sayang, walaupun dia bertujuan baik macam tu, perbuatan dia salah. Kerana dia telah membocorkan rahsia Nabi. Ni Nabi nak masuk ke Mekah ni, dah siap tentera. Kalaulah surat itu bocor pada musyrikin Mekah, mungkin mereka akan buat perancangan yang lebih teliti lagi. Jadi perbuatan dia salah. Perbuatan dia salah. Kita bagi laluan azan dulu. Kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم صل على اللهم رب هذه المعد التام هذا مقام محمود الذي وعدته Baik, kita sambung sikit lagi tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Dia tulis surat. Dia kirim kepada seorang wanita, seorang perempuan, untuk hantar surat tu kepada kaum keluarga dia di Mekah. Lalu bila Rasulullah diberitahu oleh Allah, Rasulullah telah mengirim 3 orang sahabat, Sayyidina Ali, Miqdad dengan seorang lagi, pergi ke satu tempat nama dia Khakh. Nabi sebut, pergi jumpa seorang wanita di Khakh, di luar Madinah, dan tahan dia, ambil surat daripada dia. Kemudian Sayyidina Ali, Miqdad ni, dia pecut kuda pergi ke situ. Sampai situ depa jumpa dengan seorang perempuan seperti mana yang Nabi sebut. Kemudian Sayyidina Ali minta surat tu pada perempuan tu. Perempuan tu tak mengaku. Dia tak ada surat. Kemudian bila dia mengaku, dia kata dia tak ada surat. Lalu Sayyidina Ali kata, kalau kamu tak nak bagi surat tu, aku akan, maksudnya telanjangkan kamu untuk aku dapatkan surat. Sayyidina Ali ugut. Ugutan tu kerana apa? Kerana Sayyidina Ali tahu Rasulullah takkan berbohong. Maksudnya bila perempuan tu kata tak ada surat, perempuan tu confirm bohong. Akhirnya bila perempuan tu dengar macam tu, dia bagi surat. Surat yang Hatib bin Abi Balta'ah kirim tu. Kemudian Sayyidina Ali ambil surat tu, bawa balik jumpa Rasulullah, bagi pada Rasulullah. Bila bagi pada Rasulullah, Rasulullah buka surat tu, Rasulullah baca, kan? Rasulullah nampak daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Pada Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu Rasulullah panggil Hatib. Rasulullah tanya, ni apa dia ni Hatib? Surat ni. Lalu Hatib dia bela diri dia, dia kata, wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku ini beriman pada Allah dan Rasulnya, aku tidak murtad dan tidak pula menukar agamaku. Kemudian dia cerita, dia ni sahabat-sahabat lain bila berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu, ramai yang bersama dengan keluarga, kan? Tapi dia sebut dia ni dia mari tu seorang diri, dan dia meninggalkan keluarga dia di Mekah. Jadi dia takut nanti bila tentera Rasulullah sampai, dia takut nanti berlaku apa-apa pada keluarga dia. Tu perasaan kasih sayang pada keluarga dia tu, kan? Lalu bila dia cakap macam tu, kan,
Umar bin Al-Khattab pada ketika tu ada di sisi Rasulullah. Apa kata Umar? Wahai Rasulullah, bagi aku pancung dia ni. Sayyidina Umar senang lah. Tapi sungguh memang perbuatan Hatib tu memang salah lah. Kan? Tuan-tuan, itu dah kira strategi ketenteraan tu. Kan? Itu boleh menyebabkan berapa ramai tentera Islam akan mati kalau strategi itu bocor. Tapi Hatib dia bukan berniat buruk, tak. Niat dia baik, cuma cara dia salah. Lalu Rasulullah jawab, innahu syahida badran wa ma yudrika la'alla Allah azza wa jal ittala ala ahli badar faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Sesungguhnya dia, kata Nabi, termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Bila Sayyidina Umar kata nak pancung tu, Rasulullah kata dia ahli Badar. Ahli Badar. Apakah kamu tahu bahawa Allah telah melihat ke dalam hati orang yang ikut serta dalam perang Badar? Lalu Allah menyebut, lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya aku telah mengampunkan kalian. Ahli Badar ni, mereka diampunkan dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari. Kebanyakan para ulama menyebut ayat ini, sebab turun ayat ini berkaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Sebab rasa cinta dia kepada kaum keluarga dia yang ada di Mekah tu menyebabkan dia tulis surat pada kaum keluarga dia. Sedangkan Allah menyebut tentang la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum. Kamu takkan dapat satu kaum dia mengaku beriman pada Allah dan Rasul, dalam masa yang sama berkasih sayang dengan musuh Allah dan musuh Rasul. Walaupun musuh Allah dan musuh Rasul itu bapa kamu, anak-anak kamu. Maksudnya orang yang beriman ni dia ada sikap yang begitu. Apabila itu musuh Allah dan Rasul, walaupun bapa dia, anak dia sudah tidak ada kasih sayang dari sudut dengan penentangan yang telah mereka lakukan. Tuan-tuan, kalau bapa sendiri pun, anak sendiri pun tak boleh berkasih sayang, apatah lagi berkasih sayang yang tak ada hubungan langsung dengan musuh Allah dan musuh Rasul, tak ada hubungan langsung, lagi jauh dan lagi jahat golongannya macam ni. Baik. Jadi tuan-tuan, kita dah bincang sampai sebab nuzul ayat ke-22 tadi ni, dan insya-Allah nanti kita akan, jika diizinkan oleh Allah, kalau tak di sini pun mungkin dia akan di masjid lain, kita akan bincang pula tafsir ayat 20, 21 dan 22 tadi tu. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa minta maaf berbanyak. Saya ulang sekali lagi sebab saya dah ulang 2-3 kali dah. Setiap masjid untuk yang minggu ni saya sebut tentang kita nak hantar bantuan pada pelarian Syria. Sebab saya dah 10 tahun dah duk bantu pelarian Syria. So mereka memang teruk duduk dalam khemah, makanan pun tak ada. So kita nak bantu bulan puasa ni. Siapa bagi makan bulan puasa, kan, dia akan dapat pahala yang sama dengan orang puasa tu. Jadi kita bagi ini bukan sekadar orang puasa, mereka miskin tak ada makanan, bagi makan pada orang yang memang tak ada makanan. Jadi tuan-tuan kalau nak menyumbang, tuan-tuan boleh tengok dalam page Green Project Malaysia yang ada nombor akaun di situ, ataupun kalau tuan-tuan rasa susah nak bank in ke ataupun tak ada Facebook ke, tuan-tuan boleh melalui saya. Boleh melalui saya. Nombor handphone saya ada kat Ustaz Faizal ni. Tuan-tuan boleh hubungi saya. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.